Pernah kamu nampak di ruangan video komen TikTok kan dorang bergaduh pasal politik? Masih banyak yang kita boleh nampak kan? Dari teori konspirasi tentang agenda tersembunyi kerajaan di Twitter ataupun X, terus misinformasi tentang ahli parti politik di Instagram, sampai isu kontroversial dan perkauman pun tiba-tiba boleh tercetus. Hairan. Jadi dengan kewujudan misinformasi dan tahap literasi digital yang rendah, apakah lagi isu yang mungkin timbul? Dalam video ini, kami akan menerangkan cabaran serta langkah mengatasi isu digital demokrasi di Malaysia. Salah satu cabaran demokrasi yang dihadapi adalah penyebaran maklumat palsu. Fenomena ini berlaku kerana berita yang tidak sahih telah disebarkan di digital platform dengan pantas tanpa pengesahan. Oleh itu, berita palsu boleh mencetuskan isu sensitif, perkauman dan keagamaan, mengancam keharmonian negara. Maklumat palsu ini akan mempengaruhi keputusan rasional pengundi semasa pilihan raya, kebocoran data dan privasi. Ini berlaku kerana sesetengah pihak yang berkepentingan akan mengeksploitasikan data sensitif seperti kecenderungan politik, demografi dan tingkah laku dalam talian. Oleh itu, berlakulah ketidakseimbangan maklumat antara fakta dan fiksyen dan setengah pihak dapat mempengaruhi keputusan pilihan raya melalui memanipulasikan psikologi dan penggunaan data peribadi secara tidak beretika akan berlaku. Dengan aktiviti bot, kita dapat mencipta ilusi sokongan melalui aktiviti automatik seperti like, komen dan perkongsian di media sosial. Oleh itu, netizen tidak dapat membezakan antara sokongan tulen dan aktiviti bot. Ini akan mempersoalkan keaslian sokongan politik di platform digital dan kepercayaan rakyat terhadap sistem pilihan raya akan terhakis, terus mengancam legitimasi sistem demokrasi secara keseluruhan. Serangan cyber, iaitu tindakan merosak dan mengganggu sistem komputer, rangkaian dan data tanpa akses yang sah. Contohnya, pada Mac 2025, sebuah syarikat penerbangan mengalami serangan cyber dan menuntut wang sebanyak 10 juta USD. Namun, kerajaan Malaysia menolak tuntutan tersebut. Selain itu juga, terdapat akaun palsu ataupun dikenali sebagai troll. Troll adalah pengguna identiti yang tidak sah ataupun akaun palsu menyebarkan maklumat palsu, mengganggu perbualan atas talian serta memanipulasikan pendapat awam. Hal ini boleh menjerumuskan keselamatan cyber, mengganggu kestabilan politik serta sosial, serta penyebaran maklumat palsu semakin sukar dikawal dan keamanan masyarakat dalam negara susah untuk diatasi. Akhir sekali adalah jurang digital. Fokus utama adalah di kawasan luar bandar, di mana capaian internet, akses komputer, telefon pintar dan aspek pengetahuan serta kemahiran penggunaan teknologi masih terhad. Hal ini kerana komuniti masyarakat luar bandar kurang berpendapatan, di mana mereka tidak boleh mengakses teknologi. Hal ini membawa kepada perbezaan pembangunan sosial dan ekonomi termasuk pendidikan, pekerjaan, perkhidmatan kerajaan yang terhad berbanding di bandar. Kemajuan teknologi digital sememangnya membuka ruang kepada rakyat untuk menyuarakan pendapat. Namun, ia juga mendatangkan banyak cabaran besar. Oleh itu, terdapat banyak langkah yang boleh diambil. Langkah pertama ialah penguatkuasaan Undang-Undang Cyber. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 perlu dikaji semula dan ditambah baik agar selari dengan teknologi semasa. Penambahbaikan ini meliputi perlindungan data, penapisan berita palsu dan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan platform digital. Kita juga perlu menubuhkan badan kawal selia bebas yang melibatkan pakar akademik dan wakil masyarakat. Badan ini akan memantau undang-undang secara telus, mengelakkan campur tangan politik dan melindungi hak pengguna digital. Selain itu, perlu ada peraturan tentang ketelusan algoritma media sosial supaya pengguna faham bagaimana kandungan dipaparkan dan tidak mudah dimanipulasi. Seterusnya, langkah kedua pula ialah memperkasakan literasi digital dan pemikiran kritis. Rakyat perlu dilengkapi dengan pendidikan yang memberikan mereka menilai maklumat secara rasional dan bertanggung jawab. Literasi digital ni wajar diajar sejak di sekolah agar pelajar dapat membina budaya penggunaan media yang beretika dan tidak mudah terpedaya. Kempen kesedaran juga dia perlu dijalankan secara berterusan agar semua masyarakat tidak ketinggalan dalam arus digital yang semakin moden. Kita haruslah merapatkan jurang digital yang masih ketara di antara penduduk bandar dan juga di luar bandar. Akses kepada teknologi digital yang menyeluruh bukanlah lagi satu kemewahan,
tetapi pada masa kini, ia merupakan satu keperluan asas. Justru itu, kerajaan juga perlu melabur dalam infrastruktur internet berkelajuan tinggi di kawasan luar bandar. Di samping memberi subsidi untuk perolehan peranti digital kepada keluarga yang memerlukan, kita juga menyarankan supaya pusat digital community ditubuhkan, lengkap dengan komputer dan juga sambungan internet yang laju. Latihan kemahiran digital juga perlu dilaksanakan secara menyeluruh, terutamanya kepada golongan warga emas, pelajar, ibu bapa dan juga peniaga kecil. Seterusnya, perlindungan data dan privasi. Negara perlu mengukuhkan kerangka perlindungan data secara menyeluruh. Ini melibatkan penyediaan dasar, prosedur dan garis panduan yang komprehensif dan yang sejajar dengan piawaian antarabangsa. Kita juga perlu menambah baik dan menguatkuasakan Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 agar ia lebih selaras dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT) dan juga media sosial. Selain itu, perlu diwujudkan peraturan yang menjamin ketulusan penggunaan data peribadi, terutama dalam pemprofilan politik dan pengiklanan dalam talian. Syarikat teknologi pula mesti mendapatkan persetujuan termaklum daripada pengguna sebelum data dikumpul atau digunakan dengan hak untuk menarik balik persetujuan itu pada bila-bila masa. Akhir sekali, kolaborasi antarabangsa menjadi sangat penting. Malaysia perlulah bekerjasama rapat dengan negara-negara lain untuk menangani ancaman cyber, kempen disinformasi dan manipulasi algoritma media sosial. Jelas bahwa era digital memberi impak besar terhadap demokrasi di Malaysia. Kelemahan dalam literasi digital ini menyebabkan masyarakat semakin terdedah kepada isu berita palsu yang menyukarkan lagi usaha memerangi misinformasi. Pemeliharaan demokrasi melalui integrasi politik yang bijak dalam era digital amat penting bagi menjamin kestabilan dan keharmonian negara. Oleh itu, kerjasama erat antara kerajaan, syarikat media sosial, dan tokoh-tokoh berpengaruh diperlukan bagi menangani cabaran yang semakin kompleks ini. Tanpa regulasi yang efektif, polarisasi dan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi mungkin terus meningkat. Sekian, terima kasih.